Bima Sakti Menari oleh Sri Rahayu Muhammad Yusof. Bab 1. Janji Sri Kandi. Suasana pada malam itu tenang sekali. Sekumpulan kanak-kanak dari sekolah rendah Kichihima Higashi Hiroshima duduk di kerusi di atas platform melengkung dan mengelilingi kubah balai cerap yang tersergam di lereng konkrit Bukit Melawati, Kuala Selangor. Balai cerap Sultan Salahuddin dicirikan dengan reka bentuk yang diinspirasikan oleh rumah api Aumnara Somalia. Di samping menonjolkan reka bentuk kubah yang lazim digunakan oleh banyak bangunan balai cerap lain, bangunan ini juga menambah sebuah platform yang mengelilingi kubah tersebut. Platform itu mempunyai ketinggian 50 meter dari tapak balai cerap tersebut. Selain daripada menyediakan kemudahan untuk pencerapan bintang dengan menggunakan teleskop berkuasa tinggi, Balai Cerap Sultan Salahuddin juga menyediakan ruang untuk pencerapan mata kasar dengan membenarkan para pelawat menyaksikan juzuk-juzuk kosmos dari platform tersebut. Kumpulan pengunjung itu dianggotai oleh 15 orang murid dan 3 orang pengiring. Jam tangan yang dipakai oleh Nurul Hafsah menunjukkan waktu kini sudah pukul 9 malam, lebih setengah jam selepas masuk solat waktu Isyak. Nurul Hafsah memerhatikan cahaya yang terbias di kaki langit semenjak waktu maghrib. Kini sudah lenyap sepenuhnya. Langit sepatutnya telah benar-benar gelap. Para pemerhati langit cilik yang masing-masing memegang lampu sulur dan peta langit menunggu dengan penuh debaran. Menurut peta langit yang menjadi pendamping setia, mereka sepatutnya boleh melihat buruj Orion atau buruj Belantik dengan mata kasar tanpa sebarang bantuan atau pencerap. Buruj Orion ialah buruj yang boleh dilihat dari mana-mana tempat di seluruh dunia. Sepatutnya buruj Orion dianggotai oleh 7 juzuk bintang. Namun, yang boleh dilihat hanyalah bintang Betelgeuse dan Alnitab. Bayu malam di atas Bukit Melawati agak dingin tetapi menyegarkan. Walaupun begitu, Nurul Hafsah merasakan yang dia berpeluh-peluh dan hatinya tidak keruan. Hari ini ialah hari pertama dia bekerja sebagai pegawai sains di Balai Cerap Sultan Salahuddin, Kuala Selangor. Dan dia tidak menyangka yang dia akan menghadapi masalah seawal ini. Setelah 5 tahun melanjutkan pelajaran di Universiti Jordan dalam bidang fizik dan kaji falak, dia kembali ke tanah air dan terus bekerja untuk mengakhiri perjanjian demi menghalalkan beasiswa yang telah dimanfaatkan. Nurul Hafsah merasakan yang dirinya amat bertuah kerana pekerjaan yang telah sedia menanti tidak sampai seminggu dia kembali ke tanah air. Namun, perasaan yang menganggap dirinya bertuah tergugat pada hari ini. Langit terlalu cerah. Nurul Hafsah merasakannya langit akan tetap cerah walaupun dia dan kumpulan kanak-kanak ini menunggu sehingga jam 12.30 malam. Langit yang begitu cerah menyebabkan peminat-peminat langit amatur itu tidak dapat melihat bintang-bintang yang dicartakan dalam peta langit. Nurul Hafsah menarik nafas panjang. Dia terpaksa menghadapi kenyataan dengan berani dan bersedia untuk menguruskan natijah yang bakal mendatang. Selamat malam adik-adik semua, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Selamat datang ke Balai Cerap Sultan Salahuddin, Kuala Selangor. Nama saya Nurul Hafsah dan pada malam ini saya akan memandu pencarian bintang-bintang anda semua. Nurul Hafsah menarik nafas dalam-dalam. Dia perlu berani, benaknya berkata-kata. Berani untuk mengakui kekurangan yang berlaku sewaktu dia melaksanakan tugasannya itu. Jika adik-adik perhatikan langit sekarang, berapa titik bintang yang boleh dilihat? 3. Seorang kanak-kanak lelaki yang memakai pelekat nama bertulis Kaito di tada kirinya menjawab. Nurul Hafsah memandang ke langit dan terlihat satu lagi bintang yang dia sendiri tidak jangka berada dalam pandangannya di langit ketika itu. Nurul Hafsah merenung bintang itu beberapa saat. Mindanya berputar ligat mencari nama bintang itu dalam korpus pengetahuannya. Tiba-tiba, bintang itu bergerak sedikit demi sedikit. Kaito-san, saya rasa ada 2 bintang sahaja. Itu sebenarnya kapal terbang. Nurul Hafsah membetulkan fakta. Apabila kapal terbang yang melintas di langit dilihat dari jarak yang cukup jauh, pergerakannya hampir tidak dapat dikesan.
Cahaya lampu daripada kapal terbang tersebut pula kelihatan seakan-akan bintang. Kanak-kanak bernama Kaito itu ketawa sendiri malu-malu. Baiklah, siapa tahu nama dua bintang itu? Itu ialah bintang Betelgeuse dan Alnita, jerit seorang budak perempuan bertopi putih. Namanya ialah Hotaru. Betul, Hotaru. Bintang itu sebenarnya ialah sebahagian daripada sebuah buruj. Siapa tahu nama buruj itu? Orion, kedengaran satu suara menjawab. Adakah adik-adik semua tahu bahawa nama bintang-bintang dalam buruj Orion iaitu Betelgeuse, Rigel, Swift, Alnita, Mintaka, Alnilam dan Bellatrix diambil daripada perkataan Arab? Hal ini kerana tamadun Islam dari Timur Tengah ialah penyumbang besar kepada khazanah pengetahuan ilmu falak. Nama Orion pula berasal daripada legenda Greek. Dalam legenda ini, Orion ialah seorang pemburu yang gagah. Dewi Artemis telah jatuh cinta kepada Orion. Namun, perhubungan mereka tidak disenangi oleh abang Artemis, iaitu Dewa Apollo. Dewa Apollo telah menghantar seekor kalajengking gergasi untuk mengumpan Orion yang obses memburu. Orion mengejar kalajengking itu sehingga melarikan diri ke dalam lautan. Namun, Orion meneruskan pengejarannya. Apabila Orion telah cukup jauh dari pandangan mata, Apollo mencabar adiknya Artemis untuk memanah satu titik hitam di tengah lautan. Artemis yang tidak mengetahui titik hitam itu ialah kekasihnya telah melepaskan anak panahnya lalu membunuh Orion. Artemis terkejut apabila menemui mayat Orion yang terdampar di pantai pada keesokan harinya. Dewa Zeus yang kasihan melihat Artemis dalam kesedihan terus mengangkat Orion ke langit, lantas dijadikan sebuah buruj dan meletakkannya di langit bersama-sama dengan kalajengking itu sebagai satu buruj yang kita kenali sebagai Scorpius. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh melihat buruj Scorpius pada malam ini. Hampir semua tamadun di dunia ini mempunyai cerita dongeng untuk buruj Orion. Nurul Hafsah menamatkan ceritanya. Cik, kenapa dalam tamadun Islam, buruj Orion tidak mempunyai sebarang legenda? Hotaru bertanya. Soalan yang baik, Hotaru-san. Hal ini kerana ilmuwan Islam menganggap ilmu falak adalah sebagai ilmu yang terpisah daripada tanggapan dan emosi manusia. Ilmuwan Islam percaya bahawa alam semesta hanya diperintah oleh satu undang-undang, iaitu undang-undang keesaan dan kekuasaan Tuhan. Putaran planet pada orbitnya, cahaya dan tenaga beroperasi di bawah undang-undang keesaan dan kekuasaan Tuhan. Undang-undang ini tiada kaitan langsung dengan kepercayaan karut atau emosi manusia. Suatu kisah benar yang diriwayatkan mengenai Nabi Muhammad menceritakan satu fenomena gerhana matahari telah berlaku ketika anak anda baginda yang bernama Ibrahim bin Muhammad wafat. Ketika kejadian gerhana yang secara kebetulan berlaku ketika wafatnya anak anda Nabi Muhammad itu, maka kabar angin telah tersebar yang mengatakan peristiwa gerhana itu ialah petanda yang Allah mengucapkan takziah kepada baginda. Sebagai jawapan balas kepada kabar angin tersebut, Nabi Muhammad telah bersabda, gerhana matahari ialah suatu kejadian alam dan tiada kena-mengena dengan kematian dan kelahiran seseorang manusia. Kumpulan kanak-kanak itu mendengar cerita dengan ralit. Nurul Hafsah tersenyum dan mengambil keputusan untuk mengakui masalah yang dihadapi oleh langit malam di Kuala Selangor kepada para tetamunya itu. Malam ini adik-adik hanya dapat melihat sebahagian sahaja daripada buruj Orion kerana langit di Kuala Selangor terlalu cerah. Kecerahan ini disebabkan oleh pencemaran cahaya. Bukankah Kuala Selangor ini terkenal dengan tarikannya sebagai pusat berkumpulnya para peminat kaji bintang? Seorang wanita berbangsa Kaukasia berkata dalam bahasa Melayu dengan lidah yang fasih. Nama keluarganya Wickham, seperti yang tertulis pada pelekat nama.
Wanita itu ialah salah seorang daripada pengiring bagi kumpulan peminat-peminat bintang cilik dari negara matahari terbit itu. Ya, Kuala Selangor pada suatu ketika dahulu ialah tempat yang baik untuk pengkaji bintang amatur dan profesional sehingga terbinanya Balai Cerap Sultan Salahuddin ini. Namun, jelas di mata adik-adik dan tuan-puan sekalian, Kuala Selangor telah mengalami kesan negatif daripada pembangunan pesat yang berlaku dalam masa yang begitu singkat. Pembangunan sememangnya baik untuk penduduk tempatan, namun ada akibat yang tidak dapat dijangka buruknya. Malah, bukan Kuala Selangor sahaja yang mengalami gejala pembangunan sebegini. Begitu juga dengan bandar lain di seluruh dunia. Kami amat kecewa, kata salah seorang pengiring yang tertulis nama Utada pada pelekat nama di dada kanannya itu. Kerana kami juga tidak boleh melihat kelip-kelip. Seusai kenyataan oleh pengiring yang bernama Utada itu, pelbagai persoalan timbul dalam benak Nurul Hafsah, juga sebab pelbagai alasan. Kenapa pula para pelawak ini tidak boleh melihat kelip-kelip? Apa kaitan kelip-kelip di kawasan Paya dan bintang di langit? Apa yang boleh dilakukannya sedangkan hari ini, hari pertama dia bekerja di Jabatan Falak Kuala Selangor? Semua orang tahu Kuala Selangor ialah tempat bintang-bintang dan sejenis serangga yang dipanggil kunang-kunang atau kelip-kelip. Kuala Selangor disebut di mana-mana seperti dalam internet, dalam poster promosi dan pada papan iklan. Kuala Selangor, habitat kelip-kelip. Kuala Selangor, pusat kajian falak paling komprehensif di Malaysia. Namun, peristiwa yang telah terjadi pada malam ini telah merubah persepsi tentang kerjayaannya. Pada malam semalam, selepas menunaikan solat, Nurul Hafsah berdoa untuk menanam azam yang dia akan menjalankan tugasnya sebagai seorang penjawat awam dengan penuh dedikasi. Pagi tadi, dia telah menyemak fail-fail pencerapan yang tidak konsisten pengumpulan datanya dan mengumpulkan fail-fail tersebut. Dia mencatat nota arahan supaya fail-fail tersebut dihidupkan semula. Namun, selepas malam ini, menghidupkan fail-fail yang telah lama mati bukan lagi keutamaan tugasnya. Kini, Nurul Hafsah mempunyai tanggungjawab yang lebih penting. Dia perlu bertindak supaya bintang-bintang di langit dapat dilihat dengan mata kasar. Barulah fail pencerapan boleh dihidupkan dan kegiatan mencerap bintang secara amatur menjadi meriah. Seterusnya, bolehlah pegawai tersebut menulis laporan tentang aktiviti pencerapan langit. Nurul Hafsah menanam azam dalam jiwanya. Azam itu dengan sekelip mata telah memberinya kekuatan dan dengan kekuatan itu dia berjaya mengatakan sesuatu. Saya juga berasa duka cita kerana lawatan ke Kuala Selangor menjadi satu pengalaman yang mengecewakan buat anda semua. Saya berjanji akan memulihkan keadaan ini dengan sedaya upaya saya. Nurul Hafsah menamatkan taklimatnya kepada peminat-peminat bintang amatur di hadapannya itu dengan seakad janji. Itu ialah janji yang amat sukar dikotakan Cik Nurul Hafsah. Bagaimana seorang manusia boleh menggerakkan bintang agar kembali semula ke sini? Wanita bernama Wickham itu berkata setelah anak-anak dalam jagaannya bangkit untuk kembali ke van rombongan mereka. Sebagaimana yang Puan Wickham tahu, hujung mulut wanita itu bergerak sedikit apabila Nurul Hafsah menyebut Puan Wickham. Namun dia tidak berkata apa-apa kepada Nurul Hafsah untuk membetulkannya. Nurul Hafsah meneruskan, hal ini bukannya tentang mahu menggerakkan bintang-bintang. Bintang-bintang memang sedia ada di langit. Hanya mata manusia sahaja yang tidak dapat melihat. Pelik bukan? Sedikit cahaya membuka deria kita. Terlalu banyak cahaya pula menutup deria kita. Begitu Tuhan mencipta deria manusia dengan penuh keterhadan, agar kita tidak leka dengan apa-apa yang dapat dilihat oleh deria. Hujah yang bijak. Saya ucapkan selamat maju jaya. Semoga Cik Nurul Hafsah berjaya membawa bintang-bintang itu kembali ke Kuala Selangor. Wanita itu berkata dengan kebimbangan terbayang pada wajahnya.
Nurul Hafsah membaca kebimbangan pada wajah wanita itu sebagai petanda yang Puan Wickham benar-benar ikhlas. Terima kasih.